Adab terhadap ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan bercakap tentang adab-adab di Malaysia. Seperti mana kita tahu, setiap masyarakat di Malaysia dididik dengan dipenuhi adab. Dan adab di Malaysia ni mempunyai banyak, antaranya adalah adab bersama ibu bapa, adab bersama guru, adab bersama jiran dan sebagainya. Jadi saya akan bercakap tentang adab bersama ibu bapa. Adab bersama ibu bapa ni merupakan salah satu aspek yang penting dan budaya yang sentiasa diterapkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Sebagai contoh, adab ibu bapa yang pertama adalah menghormati ibu bapa. Menghormati ibu bapa adalah seperti memberikan mereka perhatian dan setiap tindakan menunjukkan satu penghargaan kepada mereka. Dalam konsep menghormati ini termasuklah dengan mendengar setiap nasihat mereka, mengambil setiap iktibar yang dikatakan dan tidak melakukan sebarang perkara negatif terhadap mereka. Menghormati ibu bapa ini juga merupakan sebagai satu tanda penghargaan kepada mereka kerana telah banyak berkorban tenaga dan masa demi membesarkan anak-anaknya. Yang kedua, bagi aspek adab bersama ibu bapa adalah menghormati dan berbicara dengan sopan. Sebagai contoh, bagi konsep berbicara dengan sopan ini adalah dengan tidak menggunakan bahasa ataupun kata-kata yang kesat dan tidak meninggikan suara. Dari konsep ini menunjukkan sikap kasih sayang dan penghormatan seorang anak kepada ibu bapa juga. Yang ketiga adalah membantu mereka dalam melakukan kerja rumah. Sebagai contoh, menolong ibu memasak di dapur ataupun menolong ayah membersihkan rumah. Dari konsep ini adalah seperti seorang anak memudahkan urusan ibu bapa mereka, bertujuan bagi mengurangkan rasa beban yang mereka tanggungi. Yang keempat adalah berdoa kepada mereka. Bagi konsep berdoa kepada mereka ini adalah untuk meminta kepada Tuhan agar memudahkan urusan mereka dan menunjukkan sifat kasih sayang dan kisah terhadap ibu bapa. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bagi menunjukkan keprihatinan seorang anak dalam memudahkan urusan, dalam meminta kepada Allah bagi memudahkan urusan ibu bapanya dalam mengharungi setiap hari-hari mereka. Yang terakhir adalah menghargai masa bersama. Sebagai contoh, tidak bermain telefon sewaktu ahli keluarga berkumpul dan lebih memilih untuk berbual dan menceritakan rutin-rutin ataupun apa yang telah berlaku pada suatu hari, pada putaran suatu hari. Dan bagi penutup saya, adab bersama ibu bapa ini adalah tujuan untuk membina hubungan yang harmoni dan juga membentuk satu karakter seorang individu yang bertanggungjawab dan beretika. Dengan memupuk adab-adab bersama ibu bapa ini juga telah pun diwarisi dari satu generasi kepada generasi yang lain dan menunjukkan sifat-sifat dan nilai yang positif terhadap seorang individu tersebut. Adab terhadap guru. Berdasarkan kajian saya, adab mempunyai banyak bahagian. Selain daripada adab bersama ibu bapa, kita juga mempunyai adab sesama guru. Seperti yang kita tahu, adab sesama guru telah dididik sejak pada zaman sekolah lagi. Kita sebagai pelajar perlu beradab dengan guru kerana ia salah satu tuntutan Nabi. Antara adab dengan guru adalah mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru. Tidak kira di mana kita berjumpa ataupun bertemu, ucapkanlah salam kepada mereka. Selain itu, kita sebagai pelajar juga perlu menghormati guru dengan bersikap sopan dalam bertutur kata dan tindakan ketika berbicara sesama guru. Justru itu, meminta izin sebelum berbicara atau menanyakan soalan juga adalah adab sesama guru. Ini dapat menunjukkan bahawa kita beradab dan tidak menunjukkan sikap kurang ajar kepada mereka. Seterusnya, menghargai waktu juga salah satu adab sesama guru kerana sekiranya kita hadir ke kelas dengan lebih awal dan menepati masa yang telah ditetapkan untuk pembelajaran itu dapat membuatkan mereka rasa dihargai kerana pelajar mereka datang
tepat pada waktu untuk menuntut ilmu. Adab bersama rakan. Dalam kehidupan seharian, rakan merupakan individu yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan emosi seseorang. Rakan bukan sahaja menjadi teman di kala suka dan duka, tetapi mereka juga menjadi cerminan untuk kita dalam menjalani kehidupan. Oleh itu, menjaga adab sangat penting dan merupakan perkara yang asas bagi memastikan hubungan yang dijalin kekal harmonis dan penuh dengan penghormatan. Pertama sekali, menghormati perasaan rakan adalah salah satu perkara asas yang perlu dijaga dalam hubungan. Setiap individu mempunyai kepekaan dan perasaan yang berbeza. Oleh itu, kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata dan berkelakuan supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Contohnya seperti elakkan daripada membuat lawak atau membuat sindiran yang mengguris hati atau perasaan rakan kita sendiri. Walaupun niat kita hanya untuk bergurau. Menghormati perasaan rakan akan menjadikan mereka merasa dihargai dan mereka akan selesa ketika bersama dengan kita. Selain itu, keikhlasan dalam mendengar sangat penting. Kadang-kadang rakan hanya memerlukan seseorang untuk mendengar tanpa perlu memberi perhatian sepenuhnya ketika mereka berbicara. Kita hanya perlu menunjukkan bahawa kita mengambil berat tentang apa yang mereka lalui. Sikap ini bukan sahaja mengukuhkan kepercayaan antara yang lain, tapi juga memperkuatkan hubungan persahabatan. Seterusnya, kesediaan untuk membantu rakan bila mereka memerlukan adalah salah satu nilai murni dalam persahabatan. Bukan semua orang mampu menyelesaikan masalah mereka dan di sinilah pentingnya kehadiran seorang rakan yang boleh diandalkan. Bantuan yang diberikan walaupun kecil boleh memberi kesan yang besar kepada rakan dan membuat mereka merasa mereka disokong. Dalam mana-mana hubungan, perselisihan faham adalah perkara biasa. Namun cara kita menangani konflik tersebut akan menentukan sama ada hubungan itu akan bertambah kukuh atau sebaliknya. Adab bersama jiran. Adab terhadap jiran atau tetangga adalah aspek penting dalam ajaran Islam dan budaya masyarakat yang menekankan pentingnya hidup bermasyarakat dan menjaga keharmonian hubungan sosial, menghormati dan berbaik sangka. Seorang jiran harus sentiasa menghormati jiran yang lain tanpa mengira latar belakang, agama atau status sosial. Islam menekankan supaya kita berbaik sangka terhadap jiran dan tidak menyebarkan fitnah atau gosip tentang mereka. Sikap hormat dan tidak menghina akan menjaga keharmonian hidup berjiran. Yang kedua, membantu ketika susah. Membantu jiran yang dalam kesusahan adalah salah satu nilai penting dalam hubungan berjiran. Islam mengajarkan agar kita membantu jiran yang memerlukan, sama ada dengan memberikan bantuan material, tenaga atau moral. Ini termasuk memberi sokongan ketika jiran sakit, mengalami musibah atau menghadapi masalah ekonomi. Yang ketiga, privasi jiran. Menjaga privasi jiran adalah tanda hormat yang penting. Tidak boleh mengintai atau mencampuri urusan peribadi mereka. Islam mengajarkan kita untuk menjaga batas dan tidak terlalu ingin tahu tentang hal-hal yang tidak sepatutnya kita tahu. Yang keempat, tidak mengganggu atau menyakiti jiran. Islam mengutamakan konsep tidak menyakiti dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa seseorang belum sempurna imannya jika dia menyakiti jirannya. Oleh itu, kita harus memastikan bahawa tindakan kita seperti bunyi bising, sampah atau perilaku lain tidak mengganggu jiran. Nombor 5, memberi salam. Memberi salam dan menyapa jiran dengan ramah adalah salah satu cara untuk menjalin hubungan yang baik. Salam merupakan doa dan juga menunjukkan rasa hormat. Menyebarkan senyuman dan menghindari konflik kecil dapat membantu mencipta suasana yang damai dan harmonis di kalangan jiran tetangga. Selain itu, mengundang dan berkongsi rezeki. Islam mengajarkan agar kita berkongsi rezeki dengan jiran, terutamanya ketika ada makanan lebih atau sesama perayaan. Mengundang jiran untuk makan bersama atau memberikan sebahagian makanan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Sekali, bersikap toleransi. Dalam hidup berjiran, kita perlu bersikap toleransi terhadap perbezaan budaya, kepercayaan dan pandangan. Sikap terbuka dan saling memahami dapat mencegah perselisihan dan menjaga hubungan yang baik antara jiran tetangga. Sebagai kesimpulan di sini, adab terhadap jiran sangat penting dalam membentuk komuniti yang harmoni dan sejahtera. Dengan menjaga hubungan baik dengan jiran, kita tidak hanya mempraktikkan ajaran agama, tetapi juga mencipta persekitaran yang damai dan sejahtera untuk semua pihak. Adab sesama tetamu. Selain daripada itu, orang Malaysia juga dikenali dengan adab dalam melayani tetamu.
Antara adab-adab melayan tetamu ialah sambut kedatangan tetamu. Yang pertama, memberi salam kepada tetamu. Yang kedua, membuka pintu dan menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, menyambut tetamu dengan muka yang manis. Yang ketiga, bersalaman dan bertanya khabar. Selain itu, memberi layanan terhadap tetamu. Seterusnya, memberi layanan yang baik terhadap tetamu. Pertama, menyediakan jamuan. Kedua, menjemput tetamu makan dan makan bersama tetamu. Ketiga, melayan tetamu dengan ikhlas. Akhir sekali, dalam adab melayan tetamu adalah iringi keperluan tetamu. Pertama, bersalaman dan bermanis muka. Kedua, hantar tetamu hingga ke kenderaan. Ketiga, ucapan terima kasih dan kesudian untuk menjemput tetamu semula. Di Malaysia, kita telah diajar daripada kecil untuk menghormati antara satu sama lain. Dan seperti yang dinyatakan dalam video kali ini, banyak antara adab-adab yang kita terapkan, contohnya adab-adab bersama tetamu, adab-adab bersama jiran, adab-adab bersama rakan dan sebagainya. Nilai adab bukan sahaja mampu mengubah sikap seseorang, tetapi mampu untuk kita sebagai rakyat Malaysia, kerana kita dilahirkan di negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Untuk tidak hilang etika adab kita sebagai rakyat Malaysia, perlulah kita menterapkan adab-adab dalam diri, terutama sekali apabila berhadapan dengan orang yang tidak dikenali dan juga ahli keluarga atau siapa-siapa sekali. Itu saja, terima kasih.